Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita bersama lagi dalam segmen Sembang Santai bersama Pakar. Alhamdulillah pada petang ini Hospital Pakar Al-Islam akan menjemput pakar gastro iaitu Dr. Ishaq bin Mas'ud yang akan menyampaikan tajuk pada petang ini yang sangat related dengan kehidupan kita. Yang mana di bulan Ramadan ini perlu kita tahu tentang diabetes dan Ramadan, apa yang anda kena tahu. Jadi sama-sama kita mendengar perkongsian pada petang ini, mudah-mudahan bagi manfaat kepada kita. Okey, saya cuba dapatkan doktor di talian. Assalamualaikum doktor. Okey. Okey Ustaz, apa khabar? Okey. Alhamdulillah. Setakat ini saya sihat doktor di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Okey. Alright. Okey Dato'. Doktor kata hari ni nak sembang sikit kepakaran doktor ni. Tajuknya saya dengar ni diabetes dan Ramadan. Okey, insya-Allah. Okey Ustaz Alhamdulillah sami'ali minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk kita pada petang ini bersama-sama dalam sembang santai Ramadan untuk kali yang kedua pada tahun ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah sebagaimana kita tahu kita telah pun sampai kepada hari yang ke-13 13 besok 14 dan insya-Allah mudah-mudahan kita telah dapat kita katakan melalui bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan ketakwaan kepada kita dalam hal ini. Jadi saya memilih tajuk diabetes kencing manis dalam Ramadan. Kenapa tajuk ini saya pilih? Pertama, kita tahu bahawa umat Islam terutama di Malaysia ini anggarannya ramai yang ada diabetes ataupun kencing manis. Dianggarkan di Malaysia ini lebih kurang 17% ataupun 17% pengidap kencing manis. Dan kalau difikirkan 60% adalah umat Islam, maka memang melebihi berjuta-juta di antara sahabat-sahabat kita ini yang ada kencing manis. Dan inilah yang kita sebutkan bahawa satu penyakit yang disebabkan mungkin cara hidup kita yang berbeza dibandingkan dengan yang lalu. Jadi tajuk yang saya sebutkan ini apa yang anda perlu tahu. Jadi pada mereka yang mengidap kencing manis tak usah kita bersedih, kita kata habislah aku ni, tidak ya. Ini adalah kita katakan satu yang ditakdirkan Allah SWT. Jadi kita nak melihat bagaimanakah kita nak menjalani Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum saya pergi itu ya, kita kena tahu bahawa dalam konteks Ramadan ini selain daripada bulan madrasahnya, ya, tarbiyahnya, dia juga membawa banyak kebaikan yang mana yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Jadi bagi pengamal perubatan bahawa banyak kebaikannya bagi mereka yang melalui Ramadan ini dari aspek kesihatan. Beberapa hari yang lepas saya telah sebutkan berhubung dengan aspek bukan hanya aspek fizikalnya tetapi juga aspek psikologinya, mentalnya dan tentulah spiritual atau kerohanian itu yang akan kita lihat pancaran daripada madrasah Ramadan ini yang kita lalui dan mudah-mudahan kita akan mendapat ketakwaan ya. Apa kebaikan yang secara simple, secara orang biasa-biasa boleh tahu? Pertama, berat badan. Ya, insya-Allah dengan kita menjalani Ramadan ini dalam masa 1 bulan, kalau kita lihat dengan baiknya, kita buat peraturannya, kita faham apa maksud Ramadan itu, jadi insya-Allah berat badan kita boleh menurun. Kerana kita tahu ini salah satu strategi untuk kita menurunkan berat badan. Bukan bermaksud bahawa kita berpuasa ini untuk menurunkan berat badan. Tak. Tapi apa yang nak sebutkan bahawa di samping kita mendapat ya, apa yang Allah janjikan ialah ketakwaan itu, kita akan mendapat kesampingan yang begitu baik, yang begitu hebat dengan kita menjalani ibadah puasa ini ya.
Kemudian kalau kita lihat sendiri, kajian telah dibuat bahawa salah satu komponen kolesterol kita yang dipanggil HDL, ya, high density lipoprotein, yang mana dia ada kesan kebaikan kepada dalam badan kita itu sendiri dalam mengurangkan risiko untuk mendapatkan masalah jantung, stroke dan juga masalah-masalah berkaitan dengan saluran darah ini juga akan tinggi. Dan kontrol kencing manis pun selalunya akan lebih baik. Sebab itu kalau kita lihatkan, ya, kita akan menyarankan, akan saya bincangkan sedikit sebanyak selepas ini, bahawa dos insulin bagi mereka yang mengambil insulin itu sepatutnya dikurangkan, terutama pada waktu sahur. Kerana kita bimbang, kalau kita mengikut dos yang sama, ya, kalau kita mengikut dos yang sama, kemungkinan kita akan melalui episod atau masalah hypoglycemia, yakni gula yang menurun setelah kita berpuasa beberapa jam, seperti yang berlaku pada ramai pesakit. Ya, jadi kontrol kencing manis kita akan lebih baik. Dan kadang timbul juga soalan, kenapa kita boleh kontrol kencing manis dengan lebih baik semasa bulan Ramadan? Itulah hikmat yang besar daripada Allah SWT yang memberikan peluang untuk kita. Yes, bulan ini bulan latihan kita boleh melatih diri kita boleh memberikan satu disiplin yang kuat, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat mengawal kencing manis dengan lebih baik dibandingkan dengan bulan lain, dan seharapnya kita teruskan, kita beristiqamah, ya, dan seterusnya kebaikan yang lain juga terdapat dengan tekanan darah kita, sama ada tekanan sistolik atau diastoliknya, keduanya boleh kita lihat akan ada kita katakan kebaikannya dan menyebabkan dia lebih mudah dikawal. Di samping itu juga kajian telah dibuat yang menunjukkan immunity kita akan lebih baik, dan juga beberapa indikator lain berkaitan dengan risiko untuk mendapatkan masalah kardiovaskular ini juga akan kurang dengan ujian-ujian tertentu. Jadi apa kesimpulannya selain daripada yang disebutkan pada awal tadi, bahawa Allah telah memberikan atau menganugerahkan kita dalam bulan puasa ini, di samping untuk kita mendapatkan ketakwaan, kita juga berharapkan badan kita lebih sihat. Ya, badan secara fizikalnya, secara psikologinya, secara mentalnya, dan kita beristiqamah dalam masa 1 bulan kita menjalani ibadah ini, diharapkan kita akan lebih mantap lagi, ya, dan tahu bagaimanakah kita boleh melatih diri kita supaya kita menjadi seorang pesakit ataupun manusia yang berdisiplin, yang boleh melakukan tugasan kita dengan sebaik mungkin, ya. Okey, bagi mereka yang ada masalah kencing manis ini, dia ada beberapa komplikasi yang kita bimbang apabila kita melalui bulan Ramadan 1 bulan ini. Bukan semua orang, tetapi ini komplikasi yang boleh berlaku sekiranya kita tidak ada pengetahuan, kita tidak diberi kaunseling, kita tidak diberi pendedahan ataupun kita tidak membaca. Ya, yang pertama ialah kemungkinan darah kita akan turun, aras gula kita akan turun. Ini adalah satu keadaan yang bahaya, dan ini secara dasarnya kita tidak boleh meneruskan puasa. Kenapa kita tidak boleh terus puasa? Ini ibadah yang baik. Ya, betul. Sebab itu kita balik kepada maqasid kaedah syariah itu, bahawa sekiranya yang dengan kita berpuasa itu akan menjejaskan nyawa kita, ini adalah satu yang tidak dituntut, dan dalam maqasid itu sendiri dia jatuh kepada perkara yang kedua, iaitu kita nak pelihara nyawa. Jadi kita tak nak nanti kita berpuasa, meneruskan puasa, kita hypoglycemic menyebabkan kita punya brain tissue, otak kita, sel-sel otak kita akan mati, dan lepas itu kita akan menjadi vegetable, maknanya seorang yang tidak boleh berfikir dan tak boleh melaksanakan tugasan kita kerana kita tidak mengetahui apa yang harus kita buat sebelum kita berpuasa bulan Ramadan. Jadi kita meneruskan kerana kita punya tidak tahu, ignorance kita, kita tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan penyakit yang kita ada. Jadi hypoglycemia. Jadi ini akan saya bincang sedikit sebanyak. Jadi gula itu terlalu rendah, terutama kepada mereka yang mengambil suntikan insulin untuk mengawal kencing manisnya. Yang kedua, hyperglycemia. Maknanya gula itu terlalu tinggi disebabkan oleh kita tidak mengawal makanan yang kita ambil, terutama semasa berbuka ataupun semasa sahur, dan kita terlupa ataupun kita tidak mengambil
ubat-ubatan. Ini adalah satu perkara yang malang sekira berlaku kerana kita tahu bahawa bulan puasa kita perlu membantu untuk mengurangkan kesan ataupun kita katakan aras gula kita sebagai tanda bagaimana kita melihat sama ada diabetes kita ini dikawal dengan baik tidak. Yang ketiga ialah dehidrasi, yakni kekeringan air di dalam badan kerana selama 14 jam kita tidak minum, tidak mengambil air. Jadi ini boleh menyebabkan dehidrasi dan boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain seperti menyebabkan kita rasa pening, nak pitam dan letih seterusnya. Dan bagi mereka yang ada penyakit lain seperti penyakit jantung dan juga buah pinggang, jadi ini akan boleh memudaratkan. Jadi itu di antara komplikasi yang general. Kita boleh bahagikan bagi mereka yang ada diabetes ini, kencing manis ini kepada risiko ataupun grup risiko yang kita boleh tabelkan, yang boleh kita lihat adakah kita ini termasuk dalam mereka yang kategori risiko yang tinggi. Yang pertama sebutkan tadi, kalaulah kata adakah kita ini termasuk dari mereka yang tinggi risiko semasa menjalani ibadah ini. Pertama, Pertama, kalau gula kita sebelum Ramadan ini tidak dikawal dengan baik, selalunya doktor akan membuat ujian dipanggil HbA1c. Ini ialah untuk melihat bagaimanakah gula kita selama 3 bulan sebelum Ramadan itu. Jadi kalaulah HbA1c kita tinggi melebihi 7.5, ya, dia itu ada sampai kepada 9, ia adalah dalam kategori high risk, ya, risiko. Dan ini perlu kita lihat supaya kita berjaga-jaga semasa Ramadan nanti. Dan kita ada juga moderate CKD, maknanya buah pinggang kita pun dari segi fungsi buah pinggang kita pun juga tidak begitu baik. Dan ini juga akan menjadi salah satu faktor yang kita boleh rasakan penting untuk kita melihat kita dalam kategori risiko yang tinggi semasa bulan Ramadan ini. Seterusnya, kalau kita ada banyak komplikasi kencing manis diabetes seperti komplikasi ginjal yang saya sebutkan tadi, komplikasi mata, komplikasi jantung dan beberapa organ yang lain yang mana dikenal pasti sebelum Ramadan ini bahawa kita ada masalah-masalah tersebut. Ya. Dan mereka yang mengawal diabetesnya dengan insulin dan juga satu ubat dipanggil sulfonylurea. Sulfonylurea ini adalah memberikan impaknya ataupun kesannya yang menyebabkan insulin itu tinggi atau dikeluarkan daripada pankreas itu. Jadi kalau kita mengambil ubat insulin dan juga sulfonylurea ini, risiko untuk mendapat komplikasi ini adalah tinggi. Dan seterusnya ialah mereka yang berumur, yang tidak sihat, dan dia mengandungi ataupun ada masalah-masalah yang lain seperti jantung dan masalah-masalah yang tertentu. Ini adalah risiko yang ada yang kita harus lihat. Tetapi risiko yang lebih tinggi, mana yang terlalu tinggi, very high risk. Ya, yang pertama ialah mereka yang telah ada severe komplikasi, yang selalu hypo, yang selalu hyper, yang pernah pensan, itu memang risiko yang paling tinggi. Yang selalunya gulanya mungkin HbA1c melebihi daripada 9 tadi. Ya, itu adalah satu kategori yang very high risk, maknanya risiko yang terlalu tinggi. Dan kemudian hypoglycemia, ya, yang kerap hypoglycemia dan ada masalah kronik yang lain, misalnya ada infeksi, ya, dan ini juga harus kita awasi. Bagi ibu-ibu yang mengandung yang ada diabetes, gestational diabetes, dia juga dalam kategori yang very high risk ini, ya, yang perlu kita berwaspada. Termasuk juga mereka yang ada advance, ya, kegagalan buah pinggang yang tinggi, yang dalam kategori end-stage renal failure ataupun kegagalan buah pinggang yang memerlukan bantuan. Itu adalah kategori yang terlalu tinggi ataupun very high risk, dan sebelum itu saya sebutkan dengan risiko yang tinggi saja. Seterusnya, risiko bagi mereka yang kita kategorikan sebagai moderat, ya, yang pertengahan. Selalunya mereka yang boleh mengawal kencing manisnya dengan insulin
short acting saja. Jadi ini tidaklah begitu bimbangkan. Dan mereka yang grup yang ketiga, yang keempat ialah risiko yang rendah, yang mengawal diabetesnya dengan ubat-ubatan bercampur, kadang-kadang perlukan baseline insulin terapi, ataupun mereka yang hanya memerlukan dengan diet saja, ya. Jadi itulah yang risiko yang saya sebutkan tadi, grup-grup yang tertentu, dan selalunya kita tahu doktor akan bincangkan bahawa kita adalah dalam kategori tersebut, ya. Jadi saya pergi kepada bagaimanakah cara kita nak menghadapi Ramadan walaupun kita tengah sampai kepada 14 hari, 14 hari Ramadan ini. Secara dasarnya, ya, selalu saya sebutkan kita sepatutnya bersiap sedia, ya, Syakbannya, ya, dengan kita perlu bersiap sedia dan berbincang dengan doktor 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum Ramadan itu, bagaimanakah kita nak organisekan, kita nak melihat bahawa gula kita dikawal dengan baik. Ya, kita pastikan juga tekanan darah tinggi kita okey, kolesterol kita okey, dan komplikasi-komplikasi diabetik ini kita dapat kawal. Kalau sebelum ini banyak ataupun berlaku di mana kita ada hypo dan hyper tak menentu, maka kita sepatutnya berbincang dengan doktor yang merawat bagaimanakah kita nak elakkan semua ini supaya apabila kita sampai kepada Ramadan nanti, kita hanya meneruskan apa yang telah kita laksanakan, cuma kita perlukan sedikit pengubahsuaian dalam erti kata konteks Ramadan ini. Jadi kita cuba kawal sebelum Ramadan sini dan kita berbincang dengan doktor, dan sebaiknya kita juga melaksanakan puasa-puasa sunat supaya seperti yang kita tahu, kalau bulan bukan Ramadan itu, kalau kita diperlukan untuk berbuka puasa, maka kita boleh berbuka puasa tanpa kita bimbang dan rasa rugi. Tapi kita telah bersiap sedia, maknanya kita serius untuk melaksanakan ibadah dengan terbaiknya dan tidak diganggu oleh kesihatan kita ataupun masalah-masalah yang kerana kita ketidakpekaan ini yang menyebabkan kita terpaksa berbuka, ya. Jadi inilah yang kita sebutkan tadi, bahawa kita dah ready dah, dan seterusnya bila kita berjumpa dengan doktor ataupun kita membuat kajian, dia ada gejala-gejala yang berkaitan dengan gejala hypo tadi. Apa gejala hypo? Misalnya kita rasakan, kita rasa nak pitam, rasa lapar, pening, nak muntah dan lemah dan seterusnya. Ini tanda-tanda hypo misalnya. Jadi kalau tanda-tanda ini berlaku, apa yang harus kita buat? Jadi kita mesti bersiap sedia bagi mereka yang mengidap kencing manis ini untuk kita membeli alat yang dipanggil glukometer, ya, maknanya untuk menguji gula dalam darah kita. Kita tak pakai kencing dah, kita tak test kencing dah untuk melihat aras gula kita. So kita pakai alat itu yang mudah, yang mana sentiasa ada bersama kita. Maknanya setiap masa kita bersama, dan kalau kita ada gejala-gejala tertentu tadi, kita terus buat dan kita lihat keputusannya. Kalau rendah misalnya, kurang daripada 3 ataupun 3.3 dan kita dah ada simptom itu, maka kita diharuskan untuk berbuka puasa demi untuk mengelakkan daripada berlaku sesuatu yang lebih mudarat. Dan berbalik bagaimana yang saya sebutkan tadi, dalam maqasid itu kita tak memelihara nyawa kita, yang kita tidak nak mendapat komplikasi disebabkan oleh kita mendapat masalah hypoglycemia disebabkan oleh kita tidak pasti bagaimana untuk menjaga kesihatan kita. Seterusnya, kalau gejala yang gulanya tinggi, ya, kalau hyperglycemia, gula terlalu tinggi, ini menyebabkan kita letih sangat, kita loya, kadang-kadang kita muntah, mungkin juga disebabkan oleh ada infeksi ataupun masalah-masalah lain yang menyebabkan gula kita tinggi, ya, dan juga dehidrasi tadi, di mana kita boleh menyebabkan letih sangat, ya, tak stabil, gidi, pening kepala dan seterusnya. Ya, kita kena monitor gula kita semasa belum puasa dan juga semasa kita tidak berpuasa. Ini asas bagi memastikan kita tidak nak membantu supaya kita boleh mengesan komplikasi yang berkaitan dengan puasa tadi pada masalah kesihatan kita, diabetes kita, ya. Jadi kalau ada dehidrasi, apa yang patut dibuat dan seterusnya. Dan seterusnya, kita merancang pemakanan kita. Pemakanan kita macam mana? Adakah kita memakan makanan yang biasa? Selalunya kita adjustkan sikit. Maknanya kita makan diet yang seimbang,
ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada fatnya, lemaknya, buah-buahannya, sayur-sayurannya dan banyak, ya. Dan physical activity juga yang berpatutan. Yang kita tidak boleh lari maraton seperti kalau kita tidak biasa. Jadi kita buat physical activity berpatutan, terutama pada bulan puasa kita mengambil kaedah bahawa mungkin kita tak perlu buat aktiviti tapi kita tukar dengan aktiviti yang lebih tinggi nilainya, seperti kita sembahyang tarawih yang agak panjang. Kalau kita kuat badan kita buat 20 rakaat dan ditambah pula dengan sembahyang tahajud pada waktu malam. Jadi aktiviti kerohanian ini, ibadah ini mungkin akan mengambil alih aktiviti yang biasa kita laksanakan sebelum bulan Ramadan itu, ya. Jadi ubat dan dos timing itu kita pastikan benar-benar, maknanya dah siap dah. Pagi ini ubat apa yang harus kita makan dan petang malam itu apa yang harus kita makan dan insulin dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita ada masalah komplikasi seperti kita ada batuk atau demam, ada masalah-masalah tertentu, seboleh-bolehnya kita settlekan ataupun kita rawat sebelum Ramadan itu, ya. Jadi ada beberapa kita katakan level gula yang disarankan. Kalau kita lihatkan rekomendasi daripada Nadi, ya, yakni yang telah disarankan dari segi di Malaysia ini, mereka telah menyarankan bahawa apabila kita melihat gula kita ataupun bila kita kesan kita ada gejala tersebut, gejala hypo dan aras gula kita kurang daripada 3.3, maka pada masa tersebut disarankan untuk kita berbuka puasa. Jadi selepas itu dan juga kalau kita selepas 2 jam, 3 jam selepas kita bersahur, kita mengambil ubat yang saya sebutkan tadi, ubat insulin ataupun sulfonylurea itu, dan aras gula kita kurang daripada 3.9, juga disarankan untuk kita berbuka puasa. Kenapa kita berbuka puasa 2 jam selepas sahur, gula kita 3.9, kita telah mengambil ubat sulfonylurea seperti Dimicron ataupun insulin yang kita harus berbuka puasa. Disebabkan apabila kita meneruskan berpuasa, maka gula kita akan lebih menurun. Apabila boleh menurun, dan ini akan membahaya kepada diri kita. Jadi kalau 2 jam selepas kita bersahur itu, gula kita arasnya 3.9, kita mengambil ubat Dimicron, sulfonylurea ataupun kita mengambil suntikan insulin, maka disarankan kita untuk berbuka puasa untuk mengelakkan kita mendapat masalah hypoglycemia ini. Dan seterusnya, kalau gula kita terlalu tinggi, ya, kita test gula kita 2 jam selepas makan itu lebih daripada 16, lebih daripada 17, maka juga disarankan kerana kita bimbang ini akan menyebabkan juga masalah. Jadi gejala yang lain seperti dehidrasi ataupun kekurangan air, rasa nak pitam, kita pemikiran kita juga agak terganggu, maka ini disarankan untuk kita berbuka puasa. Seterusnya, bagaimanakah kita nak kita katakan monitor, kita nak mengawasi aras gula kita? Ya, dia banyak caranya, tetapi kita lihatkan bahawa itu terpulang kepada individu. Maknanya maksud saya individu ni bagaimanakah kita kategori? Adakah kita kategori yang risikonya tinggi? Kalau kita dalam kategori risiko yang tinggi, maka kita menyarankan bahawa monitoring ataupun pengawasan gula ini dibuat lebih kerap dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, sebelum kita bersahur. Pertama, bersahur itu kita lambatkan sahur, saya sebutkan tadi. Jadi sebelum bersahur, kita test gula kita. Berapa? Ya, jadi kita tahu. Lepas tu lepas bersahur, kita ambil suntikan. 2 jam lepas bersahur, kita test balik bagaimanakah aras gula kita. Dan sebaiknya tengah hari itu, pukul 1. Ya, bagaimanakah test aras gula kita. Dan sebelum kita berbuka puasa. Dan kemudian selepas berbuka puasa, 2 jam selepas berpuasa. Tapi kalau kita lihatkan sini, sebanyak berapa kita buat? Kita kena buat 2, 3, 4, 5 kali satu hari, sampaikan 6 kali. Praktikal ke? Tak praktikal. Apa yang kita sarankan di sini? Bahawa kita buat sebaiknya 2 jam selepas kita bersahur dan kemudian sebelum kita berbuka puasa.
tujuannya selepas kita bersahur itu kita nak melihat supaya aras gula kita bagaimana selepas kita dan sebelum berbuka puasa kita nak memastikan gula kita tidak terlalu rendah dan ini boleh menyebabkan hypoglycemia tersebut, ya. Jadi seterusnya itu sebagai gambaran. Jadi kalau individu yang agak susah untuk kawal gula semasa Ramadan, kemungkinan besar disarankan kita membuatkan monitoring gula ini lebih kerap lagi. Okey, bagaimanakah bersahur? Ya, pertama bersahur bagi mereka yang ada kencing manis ini, diabetes ini, kita sarankan supaya sahur itu dilambatkan. Ya, kita tak sahur pukul 2, 3 pagi. Jadi kita bersahur mungkin pukul 5.30. Jadi kita makan mengambil masa 20 minit dan kalau subuh itu masuk 5.55, jadi habis imsak itu kita berhenti ataupun kita minum dan seterusnya kita dapat supaya kita lambatkan sahur ini. Ya, itu yang pertama, kita lambatkan sahur dan makanan yang kita sebutkan tadi adalah makanan yang balance. Kita tidak nak makanan yang gula yang refined dan menyebabkan gula itu masuk ke dalam badan kita dengan cepat. Ya, dan seterusnya kita berbuka awal. Jadi apabila berbuka, janganlah kita injek dulu baru kita berbuka. Ya, kita ambil kurma sebiji, minum dan buah-buahan sedikit. Lepas tu kita injek dan kemudian mereka yang ambil suntikan insulin dan kemudian kita solat maghrib dan kita balik makan selepas kita solat maghrib. Ya, dan mungkin juga kita sebutkan tadi makan tu selepas maghrib. Jadi itulah meal yang besar yang untuk kita pada bukannya selepas berbuka puasa. Jadi kita ambil buka puasa ala kadar dengan kuih, dengan kurma, dengan air, kemudian kita injek, lepas tu kita solat dan kemudian kita balik untuk mengambil makanan malam ataupun iftar kita. Ya, jadi bolehkah kita mengambil supper, makan malam? Boleh ya sebenarnya, asalkan jangan berlebihan. Dan makanan yang kita ambil itu juga kita lihat adakah dia sesuai dengan keadaan kita. Janganlah kita mengambil berlebihan, morilnya terlalu banyak dan ia akan menyebabkan masalah dalam mengawal diabetes kita. Ya, jadi pastikan ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, fiber yang tinggi untuk membantu dari segi pemakanan ataupun dari segi keperluan diri kita. Ya, dan kurangkan makanan yang berminyak, yang banyak lemak dan juga makanan yang bergaram. Kenapa bergaram ini tidak digalakkan? Apabila kita mengambil makanan yang garamnya tinggi, ini menyebabkan kita rasa dahaga dan kita akan mau minum dan ini boleh menyebabkan masalah juga, ya. Dan disarankan kita mengambil air yang cukup. Ada yang mencadangkan lebih daripada 8 gelas yang biasa yang satu hari. Tapi apapun keperluan itu tidaklah begitu rigid, tapi semestinya kita mengambil air. Dan sekiranya ya berlaku apa yang disebutkan simptom hypoglycemia tadi, apa yang perlu kita laksanakan. Jadi ada saja simptom tersebut, alat untuk monitor gula ni ada bersama kita. Kita wajib laksanakan ujian. Ya, saya sebutkan wajib kerana ini saja caranya itu boleh kita pastikan aras gula kita. Jadi kita test, kita buat ujian untuk memastikan aras gula kita dan kalau gula kita rendah kurang daripada 3.3 misalnya pada waktu tersebut dengan gejala yang ada, gejala yang kita rasa lain macam badan kita, ya, berdebar-debar, rasa gidi, nak pitam, rasa lapar sangat, berpeluh-peluh, maka ini tanda bahawa kalau kita tidak mengambil tindakan akan menyebabkan kita menghadapi masalah yang lebih serius yang boleh menyebabkan pengsan dan pengsan seterusnya juga menyebabkan kecederaan kepada otak kita. Jadi itu adalah simptom hypoglycemia tersebut. Jadi saya rasa itu adalah beberapa apa yang saya sebutkan mukadimah berkaitan dengan masalah kencing manis dan Ramadan ini, dan saya nak teruskan sedikit berkaitan dengan ubat-ubatan. Ya. Jadi selalunya dalam ubat-ubatan ni ada banyak jenis ubat-ubatan yang diambil oleh pesakit semasa bulan Ramadan, dan saya nak bagikan sedikit
summary saja, ringkasan saja, ya. Jadi sebab itu yang saya sebutkan tadi, maknanya kalau kita dapat mengawal kencing manis diabetes ini dengan baik sebelum Ramadan, sepatutnya tidak ada masalah, melainkan ada masalah-masalah akut yang berlaku semasa bulan Ramadan. Tapi secara dasarnya, kalau kita kawal dengan baik, HbA1c kita baik, kurang daripada 6.5 ataupun 7, maka insyaAllah kita akan dapat meneruskan Ramadan ibadah puasa ini dalam keadaan yang terbaik, dan seterusnya kita tidak menghadapi masalah yang kita tidak ingini. Apa ubat-ubatan yang selalu kita ambil di sini, ya, dalam masyarakat kita? Yang pertama ialah metformin ataupun dipanggil glucophage. Dalam grup biguanide ini, ya, selalunya kita tidak ada masalah sangatlah. Ya, kalau kita ambil 2 kali satu hari, kita ambil saja 2 kali satu hari, tetapi mungkin kita kurangkan dos semasa sahur itu. Ya, tetapi kalau kita sebelum ini tak ada masalah sangat, jadi kita tidak perlu, sebab secara dasarnya metformin ini tidak akan mengurangkan ataupun tidak menurunkan aras gula itu di bawah peringkat bahaya. Ya, dia okey saja. Ya, kita teruskan. Tapi ada juga orang yang rasa lain macam, dia rasa perutnya tak selesa. Ini mungkin disebabkan oleh kesan sampaikan daripada metformin ataupun glucophage itu. Ubat yang lain seperti Januvia, ya, yang baru, dipeptidyl peptidase inhibitors itu ubat yang baru yang banyak mereka yang dalam apabila berjumpa doktor pakar di swasta dia akan bagi, dan ini juga tidak perlu kita tukar dosnya. Seterusnya yang saya sebutkan tadi, sulfonylurea, yang biasa kita dengar dimicron, glyphosate. Yang ni kita kena berhati-hati kerana dia akan menyebabkan gula itu akan turun. Jadi kalau kita mengambil 2 kali satu hari, mungkin kita kurangkan dos, setengah dos pada waktu sahur, supaya dia tidak akan menyebabkan gula itu terlalu kurang. Ya, dan kalau kita ambil yang long acting tu, maka kita switch, ya, daripada kita mengambil pada waktu sahur itu, selalunya kita akan ambil waktu pagi. Jadi kita akan switchkan kepada waktu berbuka puasa ataupun masa iftar itu. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, yang selalu kita diberi rawatan di hospital, terutama hospital kerajaan, dia bagi metformin ataupun glucophage dan juga dimicron ataupun glyphosate itu, ya. Seterusnya yang baru seperti sodium glucose co-transporter inhibitor, dia tidak ada masalah. Cuma dosnya sama juga dan kita ambil semasa iftar itu sendiri. Ya, yang lain jarang kita dapat di Malaysia ini, itu berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadi saya ulang balik, kalau metformin itu tidak perlu kita bimbang sangat, dan kadang-kadang dos yang besar itu kita ambil semasa kita berbuka. Ya, dan kalau okey, mungkin kita tidak perlu ambil semasa sahur, tapi perlukan kita kata pengawasan yang berterusan. Yang minimalnya ialah 2 jam selepas kita sahur dan juga sebelum kita berbuka. Ya, seterusnya kita pergi kepada insulin pula. Bagaimana kita tak menjalankan insulin? Insulin ini dia ada 3 kategori ataupun yang kita katakan 3 jenis selalu je lah. Ya, yang pertama ialah insulin yang short acting, sekejap saja action, mungkin 6 jam. Ini yang paling selamat yang sebenarnya, kerana dia 6 jam saja, lepas tu kesannya berkurangan. Dan yang kedua adalah yang kesannya berpanjangan, 24 jam atau lebih. Ini dia bahaya sikit kalau kita tidak mengambil kira, kerana selepas kita sahur itu dia akan meneruskan kesan insulin itu. Dan yang ketiga ialah kita katakan pre-mix, maknanya ada 2. Ada yang short acting dan juga ada long acting. Semua ini kita kena berbincang dengan doktor supaya kita dapat melaksanakan, kita katakan dapat melaksanakan ibadah ini dan tidak diganggu oleh tahap kesihatan, terutama diabetes kita yang kita kawal. Jadi secara dasarnya, ya, kita katakan untuk mereka yang mengambil insulin itu, bahawa kita kena kurangkan dos insulinnya, dan kita kena terbalikkan. Kalau sebelum ini kita ambil insulin kita yang dos yang besar pada waktu pagi, ya, jadi kita tukar kepada waktu kita iftar, dan kita kurangkan dos pagi itu
melihat keadaannya. Selalunya ialah apabila bulan puasa ni kebanyakan daripada kita ini makan sahur itu kita kurang ya sedikit. Jadi apabila kita kurang makan, maka dos insulin pun kena kurangkan. Ya, biar kita punya gula itu tinggi sedikit daripada dia rendah. Itu dari segi konsep dan prinsipnya. Kalau dia 12, 13, itu tidaklah sebahaya kalau diturun kepada 3, 2 ataupun 1. Jadi kalau 13, 14, kita tak perlu berbuka puasa, tak perlu buka. Tapi kalau 3 dan kurang, maka sewajarnya kita berbuka puasa kerana kita bimbang ini akan menyebabkan kita katakan komplikasi hypoglycemia yang menyebabkan otak kita akan rosak, dan ini mungkin akan jadi berterusan dan ini akan merugikan kita ya. Jadi secara dasarnya kita tukarkan dos yang pagi itu kepada dos yang petang selepas kita iftar ataupun sebelum iftar, dan dos pagi masa waktu sahur itu pun kita akan kurangkan, ada yang 20% kita kurangkan ataupun kita setengahkan dosnya. Ini terpulang kepada makanan yang diambil dan juga bagaimanakah kita nak adjustkan ataupun nak kita kontrol kawal kencing manis ini supaya kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Ya, jadi itu sedikit saya rasa apa yang ingin saya bincangkan mukadimah, dan kalau katakan ada soalan-soalan yang boleh kita bincangkan, insyaAllah saya akan cuba bagi sedikit penangan apa yang saya tahu, insyaAllah. Saya rasa itu sedikit Ustaz yang ingin saya sampaikan. Lebih daripada setengah jam dah. Jadi banyak lagi tapi tak apalah, saya rasa cukup lah untuk sementara ni, insyaAllah. Ya Ustaz Okey, saya pasal. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Doktor di atas penerangan yang jitu sebenarnya. Sebenarnya pada kali ini kita nampak sebenarnya penjelasan yang lebih jelas untuk kita sebenarnya dalam kita menjaga kesihatan di samping kita melihat pesakit diabetes ini menjaga kesihatan di bulan Ramadan ini. Doktor, kita pergi kepada ruangan persoalan. Ada beberapa komen. Terlalu banyak saya rasa pada hari ini. Mungkin sangat menarik pada hari ini. Saya sebenarnya saya ada soalan tapi saya simpan dulu untuk soalan saya itu. Kita pergi kepada ruangan komen dahulu. Okey. Okey. Yang pertama saya cuba paparkan ke dalam skrin. Assalamualaikum doktor, nak tanya apa risiko yang akan dihadapi jika pesakit kencing manis memilih untuk bertahan dan berpuasa? Doktor dengar ke? Saya dengar tapi soalan ni tak lengkap ini. Maknanya secara dasarnya orang yang ada diabetes ini boleh berpuasa. Yes. Itu pertama. Bukan bermakna ada diabetes tak boleh puasa. Tak, itu tak betul. Cuma daripada awal tadi saya sebutkan risiko yang tinggi. Jadi kalau risiko yang tinggi tentulah kita lebih berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi misalnya sebelum itu ada komplikasinya tinggi, rendah, ada komplikasi diabetik ketoacidosis yang menyebabkan dia pengsan. Yang ni harus berjaga-jaga. Itu saya katakan ini kalau tanya saya lah, wajib dia melaksanakan ibadah ini sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau disebutkan boleh berpuasa, memang boleh berpuasa. Cuma kalau ada hypo, katalah hypo, saya sebutkan hypo tadi ya. Sebab tu katakan bagi mereka yang ada diabetik ini, secara dasarnya almost wajib kita mesti ada alat untuk melihat aras gula. Kita panggil glukometer itu. Wajiblah saya bagi fatwa wajib walaupun tak laku fatwa saya ni Ustaz. Jadi kena. Sebab kita tidak nak komplikasi. Dan bagaimanakah saya sebutkan, ini ceritalah pengalaman saya ya, ada seorang pesakit yang datang ke Al-Islam ini, dia ada kencing manis, dia makan ubat Dimicron yang glycoside ataupun sulfonylurea itu. Jadi dia tak boleh makan. Anak dia bagi je ubat itu. Ya, anak dia bagi ubat tu. Jadi akhirnya dia memang dah macam menazak. Ya, alat itu tak ada, anak pun tak tahu. Bagi je ubat, mak tak makan, mak muntah. Jadi bila sampai ke hospital, kita test gulanya 1. Rendah sangat. Ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana dekat rumah, jadi dia panggil saudaranya nak baca Yasin lah. Biasalah kita orang dah nazak ni baca Yasin. So adalah salah seorang daripada kerabatnya, keluarganya
yang bagi air gula sikit dekat dia punya mulut itu, dan bila dia bagi air gula dekat mulut itu, kaki dia bergerak. Jadi bila kaki bergerak tu, jadi timbul idea bahawa kemungkinan dia ini mengalami masalah hypoglycemia ataupun gula dia rendah. Jadi dia terus rush ke hospital, dan apabila sampai hospital, kita bagi suntikan 50% gula dalam saluran darahnya, maka dia pun bangun. Alhamdulillah. Jadi apa yang nak sebutkan, ini adalah education. Yang kita kena ada pengetahuan, kita ada penyakit, kita ada ilmu. Itu penting. Jadi ini bukan cerita lama, ini cerita baru ini dalam era ataupun dalam zaman sekarang ni mistik. Jadi maknanya penting. Jadi kalau kita nak ada kencing manis bertahan, kita ada hypo, kita pensan, lepas tu otak kita ni dah habis rosak, saya rasa tak betul. Dari Islam itu kita melawan apa yang Allah telah sebutkan. Betul Ustaz? Jadi bila kita ada penyakit, ada itu, jadi tak boleh dah. Kita kena penting. Kalau tanya saya, itu adalah satu penghinayaan pada diri kita dan tak boleh berlaku. Tapi sepatutnya tak berlakulah. Ya, sebab dalam keadaan sekarang kita ada alat itu, kita kesan, ya, rendah gula, yes kita kena buat. Tapi kita kena kaji bila kenapa gula kita rendah. Inilah yang kita sebutkan, kena bertanya pada mereka yang tahu, tak adalah kita entam buat saja. Okey tu Ustaz, boleh? Okay. Saya betul. Mungkin berkaitan, saya tertarik dengan yang Dr. kupas. Contohnya, saya ni bukan pesakit kencing manis lah, diabetes lah. Okay, tak apa. Jadi saya tak tahu gambaran lah. Cuma saya nak tanya, saya terdetik daripada penerangan doktor tadi berkenaan dengan apa ni panggil, jika penyakit diabetes itu tak sahur, ada tak berlaku kesan yang besar kepada dia? Contohnya terlelap, kiam, tiba-tiba tak sahur waktu pagi tu. Dan ada tak diberi kesan kepada puasa dia tu? Oh, ada. Sebab kalau katakan kita mengambil ubat, okey Ustaz ada ubat yang kesannya 24 jam. Okey, insulin yang diambil malam tadi kesan 24 jam. Jadi apabila kita tidak bersahur, jadi kita test gula kita sebelum selepas kita bangun saja test gula. Sebab itu yang sebaiknya. Saya sebutkan tadi sebaiknya minima, bukan sebaik. Minima kita test gula 2 jam lepas sahur dan juga sebelum kita berbuka puasa. Jadi kesan ubat itu masih berterusan. Jadi menyebabkan gulanya lagi rendah, dia hypo. Hyper tak ada masalah sangat, quote and unquote. Saya kena jaga perkataan yang kata betul. Tapi kalau tak tinggi sangat, okey je. Ya, ramai orang tepi jalan ni sekarang ni, ramai yang gulanya tinggi misalnya lah. Tak ada apa-apa. Tapi kalau dia kurang daripada 2, daripada 3, dia pensan lah nanti kan. Jadi itu akan menyebabkan. Jadi maknanya kalau berlaku demikian, boleh puasa kalau dia kuat. Tapi dia kena monitor dengan lebih kerap. Tapi tak baguslah kan, maknanya dia menikah. Jadi kalau boleh kena sahur lah, bangun je. After all itu yang Allah dan Nabi Muhammad SAW kita galakkan kita bersahur kan. Jadi disiplin itu penting lah sebenarnya. Saya sebutkan, saya selalu tekankan disiplin itu penting. Maknanya tak ada isu jam loceng tak bunyi lagi lah, telefon pun tak boleh kejutkan kita ni, insyaAllah ya. Okey Ustaz Okey. Sebab risau doktor sekarang ni kan PKP, jadi masjid ni sayut dia dengar azan. Ya macam itu. Itu risaunya, takut tak tersedar. Dalam banyak-banyak tu 5 hari tak sedar sahur. Risau takut macam tu pasal pada apa ni, pesakit diabetes tu. Okey, seperti mana yang tadi dah terangkan dah. Okey dah. Okey doktor. Alright, okey. Okey doktor. Kita teruskan lagi soalan. Kita tengok di ruangan komen. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya untuk pesakit diabetes kencing manis yang ambil suntikan insulin, adakah suntikan itu dikira membatalkan puasa? Okey. Yang pastinya okey, saya ingat sebelum ini kita telah bincangkan beberapa perkara yang tak membatalkan puasa. Sekarang ni lebih lebar lagi, lebih banyak lagi perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Jadi dalam konsensus ataupun kita katakan sekarang ini dari segi fatwanya, memang kencing manis injection insulin itu tidak membatalkan puasa kerana dia tidak masuk ke dalam ruang rongga dan seterusnya. Jadi tak ada masalah apa-apa. Kita ambil darah pun okey juga. Ramai pesakit yang tak datang hospital pada bulan Ramadan ni takut batal puasa disebabkan doktor suruh ambil darah. Jadi itu satu, saya rasakan kadang-kadang saya sedih juga, ya Allah ya Tuhanku, benda ni dah lama dah kita cerita. Ya, kita titis ubat mata, ubat hidung, kumur-kumur, cabut gigi,
bagi ubat suntikan bermacam-macam, semua ini tidak dikira perkara yang membatalkan puasa. Dan sekarang ni lebih advance lagi. Bagi saya kalau orang nak buat skop baru ni ada nak buat endoskopi, bolehkah saya teruskan berpuasa doktor nak buat endoskopi ni? Saya rasa kemungkinan tidak, sebabnya nanti saya spray air dalam perut. Jadi kalau saya spray air batallah puasa. Jadi sebab ataupun perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa itu telah luas dalam aspek kesihatan ini, ya, termasuk juga suntikan insulin, kita ambil darah, kita buat nebulizer, kita buat inhaler, kita buat endoskopi pun. Jadi saya rasa insya-Allah list tu banyak. Kalau kita lihatkan, kalau kita dalam website kita pun ada, kita listkan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Ya, soalan ya. Okey. Alhamdulillah Hatta. Itu kata sekarang ni pendedahan kepada masyarakat tentang batal ataupun tidak sebenarnya ni, sebab masyarakat ni kadang-kadang takut untuk pergi ke hospital di bulan Ramadan. Itu yang menyebabkan di bulan Ramadan ini adalah bulan sihat. Betul. Bukan sebagai bulan sihat. Sedangkan mereka tahan bulan bersabar sebenarnya. Sabar. Seperti mana juga sekarang ni telah berlaku musim COVID, betul kan? Orang dah takut nak ambil swab, betul, semua takut. Sebenarnya benda itu tidak membatalkan puasa. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan. Kita boleh go through lagi soalan di ruangan komen ini. Assalamualaikum doktor. Perlukah kita hentikan pengambilan ubat kencing manis ketika berpuasa? Ini seperti mana yang ditanya lah. Okey. Dia yang special ni Ustaz, kan saya sebutkan tadi, kebanyakan daripada pesakit ini semasa bulan Ramadan itu dos insulin diambilnya berkurangan. Special. Kenapa? Pertama, pemakanan dia kurang. Ya, jadi banyak makanan yang kita ambil, jadi insulin pun banyak kita ambil. Jadi pemakanan kurang, tapi saya rasa banyak lagi benda yang kita tidak tahu. Kenapa pada bulan puasa ini bukan hanya orang yang ada diabetes ni lebih baik kontrolnya ataupun kawalannya, tetapi penyakit lain juga. Kencing manisnya, kolesterolnya, bermacam-macam yang luar daripada kefahaman kita. Jadi kalau tanya saya, perlu ke tidak ambil? Dia tidak boleh ambil secara begitu saja. Ya, maknanya kalau sebelum ni kita ada insulin, kemungkinan kita tak ambil insulin memang boleh. Memang ada. Ada pesakit saya, dia bulan puasa tak ambil insulin pun. Oi, saya kata special ni. Ya, betul doktor. Jadi bagaimana? Pertama, pemakanan dia dikurangkan, aktiviti dia mungkin dia solatnya lebih sikit dan seterusnya. Jadi macam-macamnya. Tapi secara dasarnya dia kena monitor. Itu saya punya esensnya, kita kena beli alat yang monitor itu. Jadi kita ambil setiap hari. Ya, lepas saja sahur tu 2 jam kita buat. Kalau tinggi kita kena fikir, ini maknanya kalau tinggi kita perlukan bantuan. Bantuannya daripada mana? Ubat itulah dibantukan. Ya. Jadi kalau rendah sangat, kita kena adjust. Jadi kita kena jadi pesakit yang peka, yang ada ilmu, yang tahu, yang membantu supaya kita dapat melaksanakan tugasan ataupun ibadah kita dengan baik mungkin. Ya, jadi saya katakan ada yang tak perlu, tapi kebanyakannya perlu, tapi perlukan sedikit adjustment ataupun kita katakan, kita lihat bagaimana kita boleh kita lihat mana yang patut kita tukar dos ataupun frekuensi ubat itu sendiri. Allah. Okey tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi pencerahan kepada Cik Laila Aziz. Okey, kita teruskan lagi doktor di ruangan komen. Saya rasa banyak sangat hari ni isu yang panas mungkin, topik yang bagus untuk kita kupas sebenarnya dalam bulan Ramadan ini. Ini ada persoalan kepada doktor lagi. Assalamualaikum doktor. Ini orang mengandung doktor. Sebelum ni kita buat sembang bersama pakar. Hari ni mungkin dia tak sempat yang situ. Dia bawa ke sini sebab dia ada 2 isu kat sini. Pertama, dia mengandung. Saya mengandung 7 bulan dan disahkan kencing manis. Berapakah bacaan normal gula untuk wanita pregnant, dan adakah anak saya juga akan dapat kencing manis macam saya? Okey, mohon penjelasan doktor. Okey. Orang ibu yang ada kencing manis ini dia termasuk dalam kategori high risk. Risiko yang tinggi. Tinggi. Very high risk. Jadi dia termasuk golongan yang kerap kena hyper yang ada ketoacidosis yang ni. Jadi ini dah kategori yang kita, sebab itu dalam Islam ni kan cantik kan. Jadi kita makna kalau ada orang yang ibu yang mengandung
dia diberikan kelonggaran, diharuskan tak berpuasa. Kan hebat. Maknanya itulah yang kita katakan memang Allah tak nak menyusahkan kita. Jadi kalau tanya saya, kalau kencing manis dia up and down, maknanya dia tidak layak berpuasa lah itu. Sebab kalau dia berpuasa, dia akan menjadi masalah. Jadi apa yang kita buat? Sama juga, itu saya katakan tadi, kalau dia mengandung, dia nak juga berpuasa, cara dia nak kawal gulanya ataupun nak memonitor gulanya lebih kerap. Maknanya sebelum sahur, ya, lepas sahur, tengah hari, sebelum berbuka, 2 jam selepas berbuka, and then pada waktu malam, 10 malam itu. Jadi bayangkanlah tu, ya, 6 kali, 5 kali nak kena buat. Jadi bayangkan bagaimanakah ya Allah nak masti. Jadi sebab tu saya katakan tu bahawa risikonya tinggi. Sebab kalau katakan kita tidak mengawal dengan baik, maka kesannya kepada bayi ataupun anak yang kandung itu akan masalah. Jadi selalunya kita sebutkan sebelum makan itu mungkin 5.2 ke 5.1 ataupun mengambil 5.5, lebih kurang begitulah, ya. Tapi memang kena ketat, kawalannya kena ketat. Dia tidak boleh biasa-biasa je, okey je lah, no, tak boleh begitu. Sebab kalau kita biarkan dia berterusan, jadi kandungan itu akan menghadapi masalah seperti yang kajian yang tadi buat. Ada masalah-masalah yang saya tak payahlah saya jelaskan di sini, nanti membimbangkanlah. Tapi itu dasarnya. Maknanya kalau susah nak kawal, jangan puasa. Tapi kalau kita boleh kawal dengan baik, sanggup buat dextroglucometer tu sampaikan 5-6 kali satu hari, maka teruskan dan adjust saja. Dan kalau perlu insulin pun dia agak susah juga. Ya, sebab makanan kita dan seterusnya. Dia kita kena seimbang dengan baik. Dia tak mudah. Ya, tak mudah. Lagi rumit dibandingkan dengan bulan yang lain. Ya. Okey. Jadi anaknya sama dia dapat ke tidak? Sorry. Saya tak hilang, saya tak. Jadi adakah anak saya juga akan dapat kencing manis macam saya? Tak semesti. Tapi dalam kaedah perubatan ini kita katakan komponen ataupun kemungkinan apabila kedua ibu bapanya ada kencing manis dan dia dapat juga, memang ada. Jin itu akan turun tu memang ada, tapi tak semesti. Jadi itu yang kita katakan lifestyle kita, cara hidup kita, cara pemakanan kita, ya kan, kita jadikan supaya kita tidak mengurangkan risiko untuk mendapatkan kencing manis itu. Ya, ramai juga orang yang mak dia tak ada kencing manis dulu, ya, bila dia dah besar dia ada kencing manis juga kan. Jadi begitulah, ya, kita tak tahu. Ya, Wallahualam bissawab. Okey, itu ya. Okey, alhamdulillah. Mungkin dapat menjawab 2 soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Paling pentingnya bagi ibu yang mengandung, boleh tengok segmen sebelum ini, iaitu Sembang bersama dengan pakar Datuk ANG, dan kupasan daripada Dr. Ishak berkenaan dengan diabetes, kencing manis itu. Kita boleh compile kan, dan kita boleh tengok keputusan sebenarnya yang memberi manfaat ilmu, yang pencambahan ilmu yang baik pada diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Doktor, saya go through lagi dengan soalan. Sangat banyak soalannya. Kali ini berkenaan dengan pemakanan sedikit, doktor. Iaitu, doktor, jika sahur minum susu dan kurma 3 biji, kurma Nabi, boleh ke tak? Okey. Apa pandangan doktor dalam isu ni? Okey, jadi dia very Ustaz kan, saya pertama susu kan. Makanan tu dalam Islam tu ada 2 je Ustaz kan. Dia adalah halal dan baik. Adalah halal tayyiban. Jadi itu saja. Jadi maknanya kalau seseorang itu yang selalu minum susu dengan makan kurma 3 biji ajwa ni, okey je. Ya, tak ada masalah. Tapi janganlah diabetik lepas tu injek pula, tak boleh begitu. Kalau kita ada kencing manis, lepas tu kita buat suntikan, kita ambil 3 saja, kemungkinan tak cukup. Jadi akan menyebabkan gula kita rendah. Apa yang saya sebutkan tadi, makanan ini tak sama untuk semua orang. Ya, ada untuk CA itu baik untuk dia, untuk CB itu tak baik. Tapi yang pastinya kurma insya-Allah okey. Tapi ada juga yang katakan tak boleh minum susu sebab dia ada lactose intolerant. Jadi tak ada masalah. Saya rasa asas gitu je. Maknanya makanan yang halal dan baik. Tapi yang pastinya yang kita tahu dalam Islam itu bahawa sahur ini adalah satu yang digalakkan. Banyak hikmahnya. Kita boleh cerita je lah. Tapi selain daripada itu tentulah Allah lebih mengetahui. Wallahualam bissawab. Jadi tak ada isu lah. Nak minum susu, minumlah susu kambing ke, susu apa ke, susu unta ke apa minumnya.
Kalau okey. Dan kolma ajuan Nabi ke apa ke Palestin ke yang besar ke apa, okey je, tak ada masalah apa-apa. Ya. Okey. Okey. Allahu a'lam. Okey. Maksudnya nak minum susu ke, nak minum kurma, nak makan kurma 4-5 biji pun Boleh, itu 10 biji tapi, pun okey. 10 biji pun boleh. Yang penting dapat nasihat doktor, betul tak? Taklah, maknanya dia moderation, ya. Kita moderation. Moderasi. Yang maknanya ada pesakit saya kan, dia bangun pagi memang dia minum air sejuk je. Allah. Itu saja. Saya rasa hebatlah, saya tambik lah, saya tak boleh minum air sejuk, tak cukup untuk saya. Ya, itu saja. And then okey. Dia makan sekali saja, masa buka saja dia makan. Saya rasa hebatlah. Dan dia juga kencing manis. Itu saya rasa dia lagi hebat tu. Sebab tetapi dia dah biasa benda tu. Jadi saya selalu sebutkan sebelum Ramadan pun dia dah praktis dah. Dia puasa Isnin Khamis. Jadi dia dah biasalah benda ni. Jadi bulan puasa Ramadan ni tak ada apa-apa lah, saya relax je lah. Dia kata okeylah, alhamdulillah. Tapi saya katakan, saya ingatkan monitor juga. Jangan lupa kita buat ujian itu supaya jangan nanti kita terperangkap, nanti sayang kita. Wallahualam. Okey, doktor. Okey, kita teruskan lagi doktor dengan soalan yang ada daripada Lina Maya. Dia tanya ni, Assalamualaikum doktor. Jika seseorang itu hypo, dah dekat nak berbuka dah. Allahu Akbar. Berapa minit lagi mungkin ni? Saya tak tahu berapa jam. Jam, dia kata sejam. Tinggal sejam. Tinggal sejam lagi. Adakah pesakit boleh teruskan berpuasa atau kena buka? Jika teruskan puasa, bahaya ke tak? Okey. Saya sebutkan tadi kan. Saya sebutkan pertama gejala. Ya, kalau gejala hypoglycemia tu ada, and then gula pun rendah, pada pandangan saya berbalik kepada maqasid kawaid, itu apa yang penting. Simple je. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk mendekati, mendapatkan takwa. Kalaulah katakan kita hypo, kita tunggu 1 jam, kepala kita, tisu ataupun otak kita, sel dalam otak kita dah mati, apa gunanya? Seakan itu tak ada. Itu simple. Islam is simple. Tujuan puasa untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, takwa. Jadi kalau kita buat sesuatu disebabkan kita nak meneruskan kerana kita ada masalah, itu saya rasa tak wajar. Jadi pada pandangan saya kena berbuka supaya mengelakkan daripada masalah-masalah yang lebih teruk, yang lebih berterusan dan menyebabkan bukan hanya masalah pada keluarga kita dan seterusnya, kepada masyarakat dan umat itu sendiri. Saya rasa tak wajar kita meneruskan puasa. Ya. Okey doktor, ini pandangan daripada penanya tadi. Dia bagi pandangan juga, dia bagi tahu, dia kata saya juga tidak mengambil ubat semasa sahur. Yang kita bincang tadi. Dia kata, tapi dia test tak gula dia. Dia test tak gula. Tu soal, tanya dia balik. Dia test tak gula dia. Dia cakap lagi, saya hanya ambil selepas berbuka saja. Ubat itu ambil lepas berbuka saja. Dan setakat ini bacaan dia ialah 6.7. Okey, boleh. 6.7 okey. Alhamdulillah. Dia begini Ustaz. Kalau ubat tu dia ambil 1 hari sekali, ada ubat yang sehari sekali saja. Jangan ambil masa bersahur, ambil masa berbuka. Dia ada ubat kencing manis yang 24 jam. Jadi kalau 24 jam kita tak ambil masa bersahur, kita ambil masa berbuka. Boleh je, tak ada masalah apa-apa pun. Itu yang saya kata dia kena tahu. Jadi in detail saya tak ceritakan ubat mana nak ambil ni. Misalnya yang biasa kita ambil ubat pesakit, selalu ambil ubat Dimecron, Glycazide. Yang MR dia 1 hari sekali saja. So selalunya orang ambil pada waktu pagi. Biasa hari tak puasa ambil waktu pagi. Tapi masa bulan puasa kita sarankan ambil pada berbuka. Betul lah tu. Memang betul lah tu. Ya, dan HbA1c 67, alhamdulillah. Okeylah, bolehlah. Okey, alhamdulillah. Maksudnya kesihatan terjagalah setakat ini. Insya-Allah. Okey, doktor, itu soalan yang setakat ini yang terakhir. Cuma saya melihat ini di luar konteks Ramadan lah. Kita tengok sekarang ni apabila kita bicara tentang penyakit kencing manis, kita fokus kepada orang yang agak lama, iaitu umur 40 tahun ke atas. Sekarang ni saya nampak sekarang ni dah berlaku dalam peringkat remaja. Dah ada yang muda. Apa pandangan doktor dalam isu ni? Okey, dia kencing manis kita tak ceritakan daripada awal sebab kita tak nak buat lecture berhubungan kencing manis kan. Jadi lecture ni. Jadi kencing manis ada 2 jenis.
Satu jenis type 1, type 1 yang mana dia dipanggil insulin dependent. Dia mesti ambil insulin. Yang ni daripada kecil pun ada. Orang umur 4-5 tahun pun ada. Jadi ini tak boleh buat apalah, itu dikatakan takdir Allah. Jadi memang kita lihat beberapa yang kena penyakit kencing manis jenis type 1 ini yang memerlukan insulin. Tetapi memang betul, ada berapa sekarang bukan remaja tu jarang saya tengoklah sendiri dari pengalaman saya sendiri. Tapi kalau umur 20-an, 30-an tu ramai dah orang kencing manis yang jenis yang kedua yang seperti yang didapat ataupun dikesan kepada mereka yang berumur ini. Jadi saya pun tak pasti, tapi satu daripada masalahnya selalunya ialah mungkin disebabkan oleh genetik itu sendiri ataupun keturunan itu sendiri. Dan kalau yang obes, yang besar badan tu, yang tu satu hal lain lah. Yang tu kita katakan itu yang disebutkan tadi, bagaimanakah cara hidup kita boleh mengurangkan kemungkinan kita mendapat kencing manis ini. Ya, itu yang penting. Dan kita harapkan Ramadan ini boleh membantu dari perspektif ataupun aspek tersebut. Betul. Doktor sebut ni berkenaan dengan umur 20 tahun. Sekarang ni minuman sekarang ni kan pelbagai versi sekarang ni dicipta untuk orang dewasa umur 20-an. Pada pandangan doktor, minuman ini memberi kesan tak dalam segi kesihatan kita setakat ini? Kemungkinan ada, kemungkinan. Disebabkan kebanyakan daripada kita katakan minuman yang biasa dalam tin tu mengandungi gula yang tinggi. Ya, jadi minuman gula yang tinggi itu menyebabkan banyaknya gula diambil dalam badan dan is a refined sugar. Ya, gula yang refined yang menyebabkan masalah pada metabolisme. Jadi yang sebenarnya secara dasarnya ialah kita katakan dengan hebatnya promosi minuman mana-mana pun kita lihat ya, jadi maknanya kita akan terpengaruh dan boleh menyebabkan masalah. Saya rasa itu satu yang probably kita kena lihat sendirilah. Jadi kalau bulan puasa tu mudah-mudahan itu bukanlah satu menu yang yang selalu kita letakkan di atas meja itu. Tapi banyak lagi menu-menu yang lebih baik. Mudah-mudahan. Sebab kita khawatir sekarang ni, kita nampak minuman bergas tu, kita nampak itu hanya beri kita tenaga yang kuat untuk bulan Ramadan. Sebab kan dalam video-video tunjuk apabila minum minuman itu jadi kuat. Itu kan doktor. Jadi seperti mana doktor sebut, perlulah untuk kita kawal dari segi minuman bergas itu. Okey, jika ada siapa yang ingin bertanya di ruangan, bertanya soalan, boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba angkat soalan yang InsyaAllah para pendengar kemukakan insyaAllah. Okey, doktor, ada satu lagi soalan. Ini pesakit doktor. Subhanallah. Assalamualaikum doktor. Saya pesakit doktor rawat. Rosli dari Raub. Jauh daripada Pahang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan clear. Masalah usus saya ni non-spesifik. Kadang-kadang bila berpuasa, gejala sakitnya agak kurang. Kadang-kadang gastrik saya kuat. Apa perlu saya buat? Apa pandangan doktor dalam isu ni? Itu yang saya sebutkan tu, kalau puasa gastrik tu kurang, saat tu kena puasa selalulah. Itu ya. Tapi ialah kalau saya tak pasti apa sebenarnya yang exactly dia apa masalah dia kan. Tapi dia dalam kita ada penyakit ni, kita mungkin ada kencing manis misalnya saya ambil kan, yang berterusan. Tapi ada juga penyakit lain yang akan datang. Dia tak kira bulan puasa tak bulan puasa. Betul jadi sama juga dengan perut. Kalau katakan masa bulan puasa dia nampak okey, tiba-tiba dia tak okey. Mungkin ada faktor lain ataupun masalah lain yang datang. Jadi kita tak boleh, saya rasa tak boleh kita buat general ataupun satu asumsi yang menyeluruh. Tapi kita lihat. Sebab tu saya sebutkan, jadi bila orang tanya secara telefon ini, saya bimbang apa yang saya cakap saya salah. Sebab apabila kita nak buat diagnosis seseorang itu, penyakit itu apa penyakit ataupun masalah yang seorang pesakit itu hadapi, pertama kita kena tengok tanya dia punya sejarah sendiri. Dan yang kedua kita buat pemeriksaan fizikal. Yang ketiga kita buat ujian dan barulah kita sampai kepada satu kesimpulan apa sebenarnya penyakit tersebut. Jadi kalau saya sebutkan saya salahkan, tak berani juga kan. Jadi apa yang nak sebutkan, kita boleh ada kencing manis tapi penyakit lain yang boleh datang. Kita boleh ada gastrik ini tapi semasa dalam bulan puasa kita boleh dapat infeksi,
makanan yang ada keracunan, makanan-makanan yang tak boleh, yang tak sesuai. Jadi bermacam faktor yang boleh menyebabkan masalah dalam diri kita. Sebab itu kita berhati-hati. Terutama dalam bulan puasa ni, pada saya kebersihan itu penting. Maknanya kalau kita beli makanan pun kita kena tengoklah di mana tempatnya, ke mananya, orangnya, macam-macam lagi kita kena lihat. Yang sebaiknya masak di rumah lah yang paling baik. Saat itu lah. Ya, pasti kita akan pastikan makanan yang dimasak di rumah itu yang terbaik untuk keluarga kita sendiri. Wallahualam. Ya. Okey, Dato', dia tambah lagi. Dia tambah. Saudara kita ni tambah lagi. Dia nak cerita sejarah bersama Doktor. Rindu sangat kita menonton. Ini kena 4 tahun lalu Doktor check pada tahap bertumpuk sangat banyak pada kedua usus. Sejak itu saya tak ambil ubat yang khusus lah. Apa pandangan Doktor? Saya rasa saya tak berani komen lah Ustaz ni. Tak berani komen? Okey. Tak apa. InsyaAllah itu kisah lama. Kisah baru mungkin yang lain pula. Okey. Itu pun antara komen-komen yang telah bersama dengan kita pada sesi petang ini. Saya rasa banyak input sebenarnya berkenaan tajuk hari ini, iaitu diabetes dengan Ramadan dan Ramadan. Diabetes satu sudut yang lain. Sebenarnya setiap tahun sebenarnya bicara tentang diabetes ni sentiasa ada sebenarnya. Cuma Ramadan hanya dalam satu tahun. Ramadan yang special sikit. Special. Dia jadi special. Diabetes dan Ramadan jadi special. Semua orang nak tahu. Sepatutnya sakit diabetes ini sentiasa kena tahu. Sebab apabila kita tahu, kita dapat kawal diri kita dari segi pengambilan ubat ataupun jaga diri kita mengelak daripada terkena penyakit diabetes. Okey, alhamdulillah. Jika ada sesiapa yang ingin bertanya, kita masih buka lagi. Jika okey, saya cuba tengok jika ada soalan. Ustaz, saya tambah sikit je Ustaz. Boleh. Ya, jadi pada pandangan saya lah yang ada diabetes, kencing manis, dia bukan gulanya yang tinggi itu yang kita bimbang, tidak. Yang kita tak nak ialah komplikasi yang akan datang kepada diri kita kalau sekiranya kita tak kawal dia dengan sebaik mungkin pada peringkat awal apabila kita disahkan mendapat diabetes. Jadi bermakna komplikasi itu, apa komplikasi yang selalu kita dapat? Kita melihat komplikasi ginjalnya, komplikasi buah pinggangnya, komplikasi sarafnya, komplikasi stroke-nya, komplikasi kulitnya, komplikasi, macam-macam komplikasi. Jadi kita tak nak berlaku apabila 4-5 tahun kita tak jaga betul-betul. Bila kita pergi jumpa doktor kata, pakcik atau makcik, masalah komplikasi ini telah pun dikesan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi biar sekarang ini masanya. Tapi bukan maknanya kalau yang dah ada tu kita kata habislah aku, tak. Maknanya jangan kita give up. Biar kita pastikan daripada awal kita buat yang terbaik. Disiplin kita kena jaga. Buat betul-betul. Tak bermakna kita ada kencing manis kita habislah nyawa kita, that's the end of our life. No. Jadi kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan komplikasi ini tidak datang dan kita boleh dapat menjalani kehidupan kita dengan biasa, melainkan kita ada ambil ubat ke, kita ada ambil insulin ke, tapi insya-Allah kita dapat berfungsi. Sebab itu kadang-kadang kita lihat pesakit yang ialah tidak bernasib baiklah yang mengambil mudah masalah kencing manis. Bila dah ada komplikasi, dia datang jadi masalah 1001 jenis masalah. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak reverse balik dah. Jadi maknanya Allah dah bagi peluang untuk kita. Lepas tu dah tak ada peluang dah. Jadi kita nak blame siapa, nak salahkan siapa? Salahkan diri kita juga sendiri. Dan kita tak boleh salahkan Allah. Kenapa Allah bagi kita kencing manis? Tak. Tentulah ada sebabnya. Dan kita cuba yang terbaik. Inilah mesej saya bulan Ramadan ini. Saya tekankan disiplin itu sendiri. Maknanya Ramadan kita dekat dengan Allah, takwa, kita terima, kita redha, dan kita pastikan kita ada penyakit, kita take care penyakit kita dengan sebaik mungkin. Jadi kuranglah masalahnya. Mudah-mudahan tak perlulah kita menjalani rawatan-rawatan komplikasi seperti dialisis. Tapi ada juga yang ada masalah, tapi itu di lain lah yang tidak baik. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Betul. Penerangan yang sangat baik. Betul, saya rasa kita sebenarnya dah melebihi sejam lebih. Saya bagi masa kat doktor pada petang ini hanya sejam saja. Alhamdulillah. Soalan yang dikemukakan sebenarnya sangat hangat sebenarnya. Alhamdulillah. Saya rasa perbincangan kita ni sebenarnya banyak
kesan kepada masyarakat di luar sana. Doktor, untuk di akhir ni insya-Allah mungkin pesanan yang terakhir untuk segmen doktor pada petang ini, mungkin doktor boleh bagi pandangan kepada masyarakat diabetes bagaimana dan Ramadan macam mana untuk sama-sama kita menyusuri kehidupan kita insya-Allah. Okey, jadi sekali lagi saya harapkan bahawa kita mereka yang ada masalah diabetes, penyakit diabetes, kita mengambil secara positif. Yang ini kita cuba sebaik mungkin untuk meneruskan melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin tanpa kita melalui komplikasi, tanpa kita perlu berbuka puasa, tanpa kita menghadapi masalah-masalah yang lebih berat disebabkan kita berpuasa. Jadi kita kena lihat bahawa kalau kita tidak dalam kategori ataupun kita tidak boleh melaksanakan ibadah puasa tu, kita tak perlu bimbang. Allah dah bagikan dah bagi dah mensyariatkan bahawa apabila kita sakit, kita dalam perjalanan, maka kita boleh berbuka puasa. Dan kalau kita ada penyakit yang berterusan, yang teruk, diabetes yang susah dikawal, kalau difikirkan ataupun setelah berbincang dengan doktor, kita tidak boleh meneruskan puasa, maka itulah yang terbaik. Dan kita tak perlu gusar, bimbang yang kita tidak boleh melaksanakan ibadah itu dengan baik. Jadi take care, monitor, biar kita ada kita katakan kita faham penyakit yang kita ada, kita tahu apa yang kita nak buat dan kita aware bahawa kita perlu monitor ataupun pengawasan yang berterusan, terutama pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menjalankan ibadah dan mendapatkan ketakwaan sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya bincangkan ada manfaat kepada masyarakat. Dan untuk peringatan diri saya sendiri, bahawa kita bersyukur pada Allah SWT. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama bulan Ramadan ini, kerana kita tidak pasti adakah kita akan diberi peluang di masa akan datang. Allahuakbar. Okey, Alhamdulillah. Itu antara pesanan yang doktor sempat beri pada kita pada segmen ini. Dan insyaAllah jika nak pesanan lagi, boleh jumpa doktor. Dan doktor boleh bagi banyak lagi sebenarnya pesanan-pesanan personal insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi saya tegaskan, iaitu kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Untuk kita beribadah, kita perlu kepada hidup yang sihat. Kita kita ingin bekerja, kita perlu kepada hidup yang sihat. Dan kita nak apa-apa pun sekalipun untuk kita kuat fizikal kita, kita perlu kepada hidup yang sihat. Maka marilah sama-sama kita sahut saranan untuk kita budayakan hidup dengan gaya hidup yang sihat. Mudah-mudahan Ramadan kita berkualiti dan penuh dengan amal ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita mengharapkan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan tubuh yang sihat dapat kita laksanakan ibadah dengan sempurna, terutamanya tarawih yang kita impi-impikan yang ada di bulan ini tiada di bulan lain. Dan kita harapkan sekali lagi dengan program ini memberi input yang banyak kepada kita dan dapatlah kita sebarkan kepada masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada doktor di atas perkongsian pada petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kekurangan datang daripada kami. Mudah-mudahan kita doa sama-sama pada Allah SWT. Dengan perkongsian ini Allah letakkan kita mendapat keredaan Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.